Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung untuk tajuk seterusnya. Okey, hari ini kita akan pergi kepada tajuk mengukur isi padu ya, isi padu cecair. Okey, kita tengok kat sini. Hari ini kita akan pergi kepada nak mengukur isi padu cecair. Alright. So untuk isi padu cecair ni sama juga, dia akan ada unit piawai yang unit yang tidak piawai, ataupun satu lagi yang dia ada unit dia sendiri ya. Okey, so kalau kita tengok kat sini, untuk menggunakan alat yang tidak piawai, dia akan gunakan mangkuk, sudu, baldi ataupun cawan. So semuanya bacaan dia tak tepat, tak tahu berapa sebenarnya ukuran sebenar, isi padu sebenar. Okey, tapi kita akan tengok untuk part unit piawai dan juga alat piawai. Okey, yang ni unit dia dan juga alat piawai yang digunakan. Okey, so untuk unit, kalau kita tengok kat sini untuk unit, unit ni semua tempat, semua negara akan guna benda ni. Jadi dia lebih tepat lah sebab semua tempat pun guna benda yang sama, iaitu ml, cm padu ataupun liter. Okey, ml. Dia punya simbol dia ml, cm padu ataupun liter. Ni sama macam hari tu kita dah buat isi padu kotak kan. Okey, kalau isi padu kotak, dia samalah ni. Dia punya unit dia sama. Dia ada cm dengan cm. Sebab tu dia jadi 3 kat atas ni. Tapi ini adalah untuk cecair. Okey, so seterusnya kita pergi kepada alat piawai untuk sukat suhu, untuk sukat cecair. Okey, ini adalah alat piawai dia. Kita akan tengok untuk alat piawai. Kalau alat piawai pula yang kita gunakan, biasanya dia mesti kena ada senggat. Okey, kita tengok sini senggat. Ni kita namakan senggat. So untuk alat piawai yang untuk sukat isi padu yang tepat, untuk gunakan unit piawai dia mesti ada senggat. Okey, kita tengok kat sini contohnya kita tengok ada bika. Okey, bika bentuk dia macam tu Dia ada senggat, so kita akan baca bacaan senggat ni untuk kita tahu berapa isi padu cecair yang digunakan. Ataupun kita ada kelalang kon, bentuk dia macam kon kat bawah ni. Sama juga, kelalang kon pun dia akan ada senggat dia sendiri. Bekas bersenggat, ni biasa mak kita guna untuk buat kek ke kan, untuk sukat tepung, untuk sukat air, mak kita akan guna bekas bersenggat ni. Dia ada senggat kat sini. Okey, seterusnya adalah silinder penyukat. Dia panjang, dia bentuk silinder, masih sama dia ada senggat kat sini. Okey. So, senggat ni nantilah yang akan menentukan nilai bacaan isi padu yang sebenar. So, tolong anak-anak semua kena tengoklah, kena bezakanlah. Bika, kelalang kon, bekas bersenggat, silinder penyukat, kena kenal alat yang digunakan. Okey, seterusnya adalah cara untuk sukat isi padu. Sukat isi padu. Okey, dia ada satu cara. Macam kat sini kita tengok bacaan mata kita, kita tengok mata kita kena pada senggat, kedudukan dia kena betul. Kalau tengok kat sini, dia dah bentuk macam ni kan, kita tak boleh tengok kawasan yang atas ni, salah. Okey, tapi kita kena tengok yang bawah, yang rata bawah ni. Itulah kita namakan meniskus cecair. Okey, so ini bacaan yang betul. So bila kita baca, contoh atas ni adalah 40 ml, bawah ni adalah 30 ml. Kalau awak bagi jawapan 40, sebab salah baca, awak letak 40. So, salahlah bacaan dia. Padahal soalan tu dia dah bagi jawapan yang di depan mata, tapi kita tersalah baca, so rugi kat situ ya. Alright, so seterusnya kita tengok, dia nak sukat isi padu cecair menggunakan kaedah sesaran air. Sesaran air tu maksudnya apa? Peningkatan jumlah air atau pengurangan. Okey, air meningkat ataupun air tu akan berkurang, dia akan kira. Okey, apa contohnya? Okey, kalau kita tengok dalam gambar ni, kita tengok contoh kat gambar ni Alright. So kalau kita tengok bacaan awal dengan batu. So untuk soalan ni dia nak cari isi padu batu. Okey, isi padu batu berapa?
Tapi dia tak boleh nak kira sebabnya susah dia nak tahu berapa isi pada batu kan. Jadi dia gunakan sesaran air. Apa dia sesaran air ni? Macam kita cakap tadi lah, sama dia akan cek air tu berkurang berapa banyak, bertambah berapa banyak. So baru dia boleh tahulah. Jadi kita tengok kat sini. Asalnya dengan ada batu dia 40 ml. Okey. Nanti kita akan tarik batu ni keluar. So ada batu kan? Sekarang dia akan tarik batu tu keluar. So batu akan duduk kat luar. Bila batu duduk kat luar, airnya akan berkurang. Okey, sebab apa? Sebab batu tadi akan meningkatkan jumlah air kan? Batu akan meningkatkan jumlah air. So sekarang bila batu dah bawa keluar, airnya akan berkurang. So dia akan baca, kita akan baca kat sini. Contoh dia jadi 30 ml. So 40 tolak 30 ml sama dengan 10 ml. So 10 ml ni bukan isi padu air tau. 10 ml adalah isi padu batu. Ini namanya kita gunakan kaedah sesaran. Okey, seterusnya adalah alat untuk, seterusnya ialah, okey kita habis dah untuk isi padu. Okey, seterusnya kita pergi kepada jisim. Okay, kita pergi pada jisim. Jisim ni apa dia? Kuantiti jirim. Okey, contoh macam kita timbang berat kan. Okay. Jisim ni kita selalu panggil berat lah. Berat berapa. Kalau kita tengok kat sini, unit piawai dia adalah, ni unit yang selalu kita guna. Unit piawai ni yang selalu kita guna. Semua tempat, semua negara guna. kg, G dan juga mg. Bila jumpa soalan, kita mesti tengok apa unit yang dia nak. Okay, unit kita kena tahulah. So, kena tengok. Kalau nanti kita akan, kalau kita tengok, okay, Umi nak tunjuk contoh sikit ya. Okay, kalau kita tengok, bila kita ada luas, dia punya unit dia adalah cm padu. Dua Kita tengok dia dua kat sini. Alright. So, kalau kita pergi kepada isi padu objek, dia akan jadi cm3. Tak kira lah cm3 ke, ni kalau macam ni m2 ke, tapi dia mesti ada 2. Okay, mesti ada 2. Alright. So seterusnya kita ada isi padu cecair. Sekejap ya. Okay, contoh seterusnya adalah isi padu cecair. Kalau cecair dia ml. Okay. Ataupun liter. Ikut pada unit. Okay, so sekarang kita ada jisim yang baru kita ada jisim. So unit dia adalah kg ke, G ke, kita tengok pada unit yang dia nak. Okey, seterusnya kalau kita tengok kat sini, kita ada alat pengukur jisim. Nak ukur, macam satu berat tu, satu jisim tu berapa berat dia. Contoh nak timbang ikan kan. Okey, so kita ada alat yang kita guna kat sini. Neraca 3 palang dengan neraca tuas. Okey, neraca 3 palang dia berbaring macam ni. Kalau neraca tuas dia berdiri macam ni. Okey, kalau kita tengok ini adalah kawasan senggat untuk dia baca berapa jisim dia. Sini pun untuk neraca tuas ada sini ada senggat dia. Okey. Lepas tu kita akan letak objek ke atas ni. Objek ke atas ni untuk kita timbang. Alright. So jisim pun tak susah. Okey. Seterusnya kalau kita tengok kat sini. Kita dah habis. Sebab jisim dah habis kan. Itu je yang pentingnya. Kita kena tahu unit. Dan juga kita kena tahu alat pengukur untuk kita timbang tu apa dia. Seterusnya adalah kita akan pergi kepada masa. Kita tengok masa. Okey, masa ni pula zaman dulu dia tak ada jam-jam canggih-canggih ni tak ada. Jadinya dia akan tengok masa menggunakan sesuatu yang berulang secara seragam. Dia punya keyword dia adalah seragam. Dia kena konsisten. Okey, apa dia konsisten ni? Contoh macam air. Kalau air tu dia menitik, masa dia menitik tu sama. Tak. Jadi kita boleh gunakan tu untuk ukur masa, iaitu guna tetisan air ataupun ayunan bandul. Kalau kita tengok ayunan bandul kalau adik-adik tengok kat sini pun sama, dia bandul adalah yang ada tali ni, ada bulat ni. So dia akan pergi 1, 2, 3. Dia punya masa dia sama. Pergerakan dia tu, pergerakan bandul berayun ni sama. Okey, contoh Umi bagi contoh Kalau
Adif kat sini. Okey. Adif main bola. Bola ni boleh tak kita nak jadikan alat untuk ukur masa? Okey. Jawapannya adalah tak boleh. Sebab apa? Bila Adif main bola, dia akan tak, 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 tak. Dia jadi rata. Bola pun habis kat sini. Okey. So tak boleh gunakan sebab tak seragam. Masa dia tak seragam. Jadi tak boleh guna, kalau orang baling bola kita tak boleh guna untuk ukur masa. Sebab dia tak seragam. Okay, dia mesti seragam. Okay, contoh macam seterusnya denyutan nadi. Okay, tengok denyutan nadi ni. Boleh tanya mak ayah ya macam mana nak rasa denyutan nadi korang kat kawasan ni. Denyutan nadi ni sebenarnya adalah degupan jantung. Okay, dia pun sama. Dup, 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 dup. Sama, masa dia konsisten. Jadi kita boleh guna untuk ukur masa. Alright. Seterusnya, kalau kita tengok kat sini, dia akan ada hubungan. Hubungannya memang penting. Okay, kalau kita tengok 1 minit, kalau kita tengok kat sini dia buat 1 minit 60 saat. Masa ni kena tengoklah. 1 jam 60 minit, 1 hari 24 jam, 12 bulan 365 hari. Kena tengok yang ni. Okay. So kalau kita tengok juga hubungan ni nanti ni senang, ni tak apa, kita akan tengok latihan. Okay, seterusnya adalah unit piawai masa. Sama juga, unit piawai ni memang kena tahu sebab semua negara guna. So kita ada saat, minit, jam, hari, bulan, tahun. Okay, kat sini macam setahun, 1 tahun. Okay, kat situ kita akan tengok perkaitan ni tadi ada kat sini, hubungan tadi. Alright. So, zaman dulu dia tak ada alat pengukur yang sesuai macam kita. Jadi digunakan jam matahari. Okay, jam matahari ni nanti dia sama juga ada nombor, tapi dia akan gunakan bayang-bayang kat sini untuk dia tahu pukul berapa. Ataupun jam air. Dia masuk air dalam ni. Okey, air ni nanti akan menitik ke bawah. Okey, daripada air yang menitik ni lah dia akan kira. Dia akan tengok pukul berapa. Umi pun tak pernah jumpa lah. Okey, seterusnya adalah jam lilin. Sama juga, jam lilin ni dia ada senggat. Okey, daripada senggat ni nantilah dia akan tahu pukul berapa. Dan yang terakhir ni adalah jam pasir. Dia akan masuk pasir atas ni. Pasir ni akan turun kat bawah. Ni kalau kita orang putih, kita memang selalu nampak lah ni jam pasir ni. Okey, seterusnya adalah zaman kita sekarang. Kita nak ukur masa yang sesuai. Apa dia? Ni memang kita boleh jumpa lah. Jam loceng, jam digital, jam dinding, jam tangan ataupun lah jam randik. Ni jam randik. Jam randik ni selalu kalau kita tengok orang nak lumba lari, dia akan ada jam randik ni. Okay, jam randik. Alright, so kita tengok kenapa kita kena ukur dengan betul. Yang ni kita boleh fikir sendiri je lah. Untuk mudahkan urusan kita, untuk elakkan keliru, lepas tu supaya tak salah, supaya ukuran lebih tepat dan konsisten. Okey adik-adik, itu je kita akan tengok pada soalan.